Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sidang jemaah Qariyah Masjid Kampung Batu 6 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kali ini saya dapat mengadakan lagi kuliah takmir menggunakan kitab Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut hadis Al-Bukhari dan Muslim, yang mana kita masih lagi dalam tajuk akhlak Nabi yang ke-23, iaitu berkenaan dengan perdamaian merupakan antara akhlak Islam. Dan insya-Allah pada kali ini kita akan masuk bagaimana sifat perdamaian yang ditunjukkan oleh Rasulullah dalam kisah perjanjian Hudaibiyah. Pada bahagian terdahulu kita telah menjelaskan tentang terbentuknya perjanjian Hudaibiyah, iaitu ketika kita membincangkan sifat ataupun sikap al-wafa. Pada tajuk terdahulu, tajuk yang bab yang kedua telah diceritakan tentang perjanjian Hudaibiyah, iaitu perjanjian yang diberikan di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kaum kafir Quraisy selepas rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat yang ingin menunaikan umrah telah dihalang, telah disekat di Hudaibiyah, dan telah berlakunya rundingan ataupun perjanjian yang di antaranya menyebut gencatan senjata selama 10 tahun di antara pihak Rasulullah dan juga kaum Quraisy. Juga disebut bahawa umat Islam pada tahun tersebut tidak boleh menunaikan umrah, tetapi boleh menunaikan pada tahun hadapan, dan beberapa perkara lain yang di antara kesan jangka masa yang panjang selepas daripada itu. Perjanjian Hudaibiyah ini merupakan mukaddimah kepada berlakunya Fathu Mekah, berlakunya pembukaan kota Mekah. Itu sedikit kita melihat semula apa yang disebut tentang perjanjian Hudaibiyah. Kita dapat melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memilih jalan damai, meskipun para sahabat waktu itu telah mengikrarkan janji bahawa mereka rela berperang hingga titik darah penghabisan. Walaupun sebelum perjanjian Hudaibiyah ni telah berlaku bai'atul ridwan, janji setia. Aku janji setia daripada para sahabat yang berlaku di bawah pokok yang Allah rakamkan dalam surah Al-Fath. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Allah telah redha ke atas orang mukmin ketika mana mereka berbaiat kepada kamu, yakni Rasulullah, tahta asy-syajarah, di bawah pokok. Di antara perjanjian tersebut, orang Islam ataupun para sahabat rela berperang, bersedia jika berlakunya peperangan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apakah tindakan, apakah keputusan pendirian Nabi mengarahkan untuk menerima perjanjian Hudaibiyah, ataupun kita kata perjanjian damai, dan sahabat-sahabat yang waktu itu memang dah bersungguh untuk menaikkan umrah diarahkan balik semula ke Madinah selepas mereka bertahallul dengan menyembelih binatang-binatang yang dibawa. Semangat nak pergi umrah, tapi oleh kerana terhalang, akhirnya mereka akur dengan keputusan Rasulullah, berdamai, dan mereka pulang ke Madinah. Pada waktu itu baginda lebih memilih untuk kembali ke Madinah dan menangguhkan niat untuk melaksanakan umrah. Yang inilah yang kita kata
bacaan politik Nabi yang Nabi nampak untuk jangka masa panjang. Rupanya mungkin di sana ada kesan lain, oleh kerana terhalangnya niat untuk menunaikan umrah pada tahun itu, rupanya menjadikan sahabat-sahabat ni semakin berkhabar-khabar untuk menunaikan umrah pada tahun hadapan. Dan juga kalau kita baca semula, kesan perjanjian Hudaibiyah juga membuka kepada ruang dakwah yang lebih luas kepada Islam. Dan juga kita nak gencatan senjata menjadikan satu jaminan keamanan kepada Islam daripada ancaman kaum Quraisy. Kaum muslimin tidak membawa senjata perang kecuali senjata yang sudah sememangnya dibawa oleh para musafir ketika itu. Memang tujuan pergi bukan untuk berperang, hanya senjata yang memang menjadi kebiasaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang hanya membawa haiwan hadiyu yang akan dibahagikan kepada para fakir miskin Mekah. Haiwan inilah yang disembelih bila bertahalul daripada ihram umrah. Namun pihak kafir Quraisy tetap mengancam untuk menyerang kaum muslimin dan mengirim sekitar 200 tentera berkuda di barisan depan agar menghalang kaum muslimin yang hendak masuk kota Mekah. Namun orang kafir Quraisy ni buat persiapan macam nak perang. Adapun orang Islam, jelas tujuan kedatangan mereka ialah untuk menunaikan umrah. Yang tidak ada niat nak berperang. Yang tidak ada pun niat keluar daripada Madinah berihram sampai di Hudaibiyah, tidak ada pun tujuan untuk berperang. Ini kita kata pendekatan damai yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. Melihatkan sikap kaum Quraisy yang dipenuhi dengan kebencian dan permusuhan tersebut, bila nampak kaum Quraisy ni memang bersungguh nak halang, buat persiapan macam nak perang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat hairan dan bersabda, "Ya waiha Quraisyin, laqad akalatkum al-harb. Madza alaihim law khallu baini wa baina sa'irin nas. Fa in asabuni kana allazi aradu. Wa in azharanillahu alaihim dakhalu fil Islam wa hum wafirun. Wa in lam yaf'alu qatalu wa bihim quwwah. Fama tazunnu Quraisyun wallahu inni la azalu ujahiduhum 'alal ladzi ba'atsanillahu lah hatta yuzhirahu Allahu lah aw tanfarida hadhihi salibah." Nabi kata, celaka kaum Quraisy. Mereka telah dirasuk peperangan, asyik nak perang sahaja kaum Quraisy. Ini kisah rombongan umrah juga. Nabi telah mengutuskan Sayyidina Uthman untuk memberitahu tujuan asal Rasulullah dan sahabat untuk menunaikan umrah. Dia hantar Sayyidina Uthman dan akhirnya tersebar begitu Sayyidina Uthman telah dibunuh. Nabi nak pergi umrah sahaja, tidak mahu senjata perang. Tapi orang kafir Quraisy ni asyik nak perang, dirasuk. Apa yang akan menimpa mereka seandainya mereka membiarkan jalan antara aku dan orang-orang aku? Apakah alasan, apakah sebab yang mereka nak halang sangat Nabi ni? Kalau mereka biar je, tak ada masalah. Nabi bukan nak pergi perang. Jika mereka berjaya menang atasku, maka hal itu memang yang mereka harapkan. Kalau mereka berjaya memulakan peperangan, serangan, dan mereka berjaya melakukan tindakan kepada Rasulullah yang mereka harapkan. Memang itulah tujuan orang kafir. Dari dulu dendam ke Nabi sampai peringkat nak bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalaulah mereka memulakan peperangan dan jika Allah memenangkan aku atas mereka, maka mereka akan masuk Islam dan jumlah mereka banyak. Tapi kalau Allah menangkan, maka untung ahli Islam.
Tapi bukan itulah yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW, iaitu peperangan. Nabi inginkan perdamaian. Jika mereka tidak mahu melakukannya, yang untuk masuk Islam, maka mereka akan memerangiku, dan mereka memang memiliki kekuatan. Inilah yang menjadi hasrat, niat, tekad orang kafir Quraisy hendak memerangi Rasulullah. Apa yang mereka fikirkan dan sangkakan? Sungguh demi Allah, aku akan tetap berjihad memperjuangkan apa yang Allah telah mengutuskan untuknya. Maksudnya sungguh-sungguh Nabi, wallahi, bersumpah demi Allah, Nabi akan berterusan melakukan kerja jihad, dakwah, mengikut apa yang diutuskan oleh Allah terhadap Nabi, sehinggalah hatta yuzhirahullahu lah, sehinggalah Allah merealisasikan hal itu, ataupun Allah memberikan kemenangan kepada Nabi. Atau tanfada bi hadhihi salifah, ataupun leherku terputus, ataupun segala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui saat kewafatan ataupun saat ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi rasa pelik. Orang Quraisy bersungguh nak perang, walaupun Rasulullah dah beritahu, dah hantar utusan, nak hanya tujuan nak melakukan perdamaian ataupun nak buat umrah saja. Ini perkataan Nabi. Telah diriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu tetap memilih jalan damai dengan memerintahkan kaum muslimin agar tidak melalui laluan yang dilalui oleh tentera berkuda kaum kafir Quraisy. Ini dilakukan agar tidak bertemu dengan mereka. Nabi suruh lalu jangan lalu jalan yang dilalui oleh tentera berkuda kafir Quraisy. Takut bertembung dan akan kemungkinan berlakunya pertempuran, peperangan. Baginda juga menerima syarat-syarat perjanjian damai yang sebenarnya sangat tidak adil. Sebenarnya perjanjian tersebut memberikan kelebihan keuntungan kepada pihak Islam, walaupun pada pandangan sebahagian sahabat, yang kita dah baca dulu, nampak perjanjian ini macam berat sebelah, tak adil kepada Islam. Umar di antaranya macam tak puas hati dengan perjanjian, tak puas hati dengan Rasulullah. Kenapa Rasulullah setuju? Tapi sikap, kita tengok juga bagaimana sikap Abu Bakar yang tenang dengan keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupanya yang kita kata, saya sebut tadi, rupanya kesan yang kita tak nampak, ataupun sahabat tak nampak untuk itu, rupanya kesan yang tidak tidak nampak ialah punya ruang dakwah yang lebih luas. Dan saya dah sebut tadi, perjanjian Hudaibiyah ini menjadi mukadimah kepada peristiwa Fathul Makkah. Baik. Baginda juga menerima syarat-syarat perjanjian damai yang sebenarnya sangat tidak adil dan merugikan kaum muslimin. Kita kata inilah bacaan politik yang jauh yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak nampak pada para sahabat. Langkah ini baginda lakukan hanya untuk mencapai perdamaian sehingga pertumpahan darah dapat dielakkan. Tujuan besar juga Nabi menerima perjanjian ini ialah untuk mencapai perdamaian dan mengelakkan pertumpahan darah. Tetapi perjanjian Hudaibiyah ini merupakan salah satu pintu kemenangan bagi kaum muslimin. Nanti akan baca, akhirnya perjanjian Hudaibiyah lah yang menjadi mukadimah permulaan kepada kisah Fathul Makkah. Wallahu alam. Cukuplah dulu untuk hari ini. InsyaAllah dalam rakaman yang akan datang kita akan tengok pula bagaimana pendekatan damai yang diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah masuk ataupun peristiwa Fathul Makkah, dan juga apa yang berlaku terhadap kaum Yahudi yang menjadi berkhianat dalam negara Madinah. Wallahu alam. Cukuplah sekadar tu.
Qul qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.